Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat dari Jerlun untuk membahaskan usul ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, Jerlun ingin mengambil bahagian di dalam perbahasan menjunjung kasih terhadap Titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sewaktu Baginda Tuanku merasmikan sidang Dewan Rakyat Penggal ketiga Parlimen ke-14 pada 18 Mei 2020. Berkait dengan para 25 titah ucapan Sri Paduka Baginda Tuanku mengenai rumah mampu milik, saya ingin memohon Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan perjelaskan kenapa keputusan pemilihan pemohon dan penyerahan kunci rumah PPR Air Hitam di Jerlun masih belum dilakukan, walhal senarai telah dihantar oleh Kerajaan Kedah sejak hujung 2019 lagi. Projek perumahan rakyat itu telah awal siap dibina oleh kontraktor. Saya telah mengiringi Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendiri melawat pembangunan itu setelah ia siap. Senarai pemohon yang diluluskan oleh Kerajaan Kedah juga telah diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, tetapi tiada apa-apa respons daripada kementerian. Rakyat semakin marah kepada kerajaan negeri dan persekutuan. Sambil-sambil itu, tiada juga keputusan daripada KPKT untuk mengawal keselamatan PPR tersebut, sehingga kan kini pagar sudah dipecah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perkara yang sama juga berlaku kepada PPR Alustar yang siap lebih awal dari PPR Air Hitam. Saya harap KPKT akan ambil tindakan segera untuk menyerahkan kunci kepada pemohon-pemohon yang berjaya. Tuan Yang Dipertua, semenjak menularnya pandemik COVID-19, negara diletakkan di bawah perintah kawalan pergerakan yang tentunya telah berjaya menghalang daripada tersebarnya wabak ini menjangkiti lebih ramai rakyat kita. Dan kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua kaki tangan kerajaan, khususnya yang berada di barisan hadapan, mendedahkan diri mereka kepada jangkitan sambil merawat pesakit. Sambil itu, kita juga sedar bahawa PKP memberi kesan yang besar kepada ekonomi. Ramai rakyat yang terjejas pendapatan. Banyak juga perniagaan yang menghadapi tekanan. Ramai ahli parlimen telah menyentuh mengenai impak buruk pandemik ini terhadap industri pelancongan yang merangkumi sektor pengangkutan, hospitality, peruncitan, restoran dan lain-lain. Malah sektor minyak dan gas juga turut terjejas. Sektor pembuatan komponen dan peralatan penerbangan, termasuk yang beroperasi di Malaysia ini, turut menerima impak. Akibat daripada semua ini, peluang pekerjaan juga akan berkurangan dan kadar pengangguran akan meningkat apabila pekerja dihentikan kerja. Kini kadar pengangguran pada tahap yang amat membimbangkan, dibebani pula oleh syarikat-syarikat SME yang terpaksa memberhentikan pekerja-pekerja mereka. Antara perkara penting yang perlu difikirkan secara serius oleh kerajaan ialah penggubalan undang-undang tambahan menangani kesan COVID. Banyak syarikat menghadapi masalah apabila tidak dapat memenuhi tempahan akibat daripada PKP. Masalah seperti ini juga merentasi sempadan. Urusan import-ekspor juga menjadi kelang kabut bila barangan yang dihantar dan telah dibayar tidak sampai dalam tempoh yang dijanjikan akibat terhentinya sektor pengangkutan. Kalau melibatkan bahan makanan yang punyai tarikh luput, kita boleh bayangkan apa kesannya. Di kebanyakan negara lain, isu ini telah cuba ditangani di awal bermulanya PKP. Ada negara yang mengisytiharkan bahawa walaupun PKP itu adalah arahan daripada pihak berkuasa, oleh kerana ia sesuatu yang tidak boleh dielakkan bagi mengawal penularan wabak, maka ia dianggap sebagai force majeure dengan izin. Ini membawa makna bahawa pihak yang kerugian akibat daripada PKP tidak boleh menyalahkan rakan perniagaan yang tidak dapat memenuhi tempahan itu. Saya ingin menyarankan Dewan ini
membahas perkara ini secara terperinci dan meluluskan pindaan kepada Akta Syarikat 2016 iaitu Akta 777 bagi mengurus keadaan seperti ini. Mungkin akan ada juga pihak-pihak yang akan mengambil kesempatan dengan keadaan ini bagi mengelak dari membayar atau melengah-lengahkan bayaran walaupun mereka sebenarnya mampu membayar. Maka sebuah jawatan kuasa khas yang boleh meneliti kes-kes seperti ini perlu diwujudkan oleh kerajaan. Banyak contoh dari negara asing boleh kita ambil sebagai panduan bagi menangani kes-kes seperti ini. Selain itu, di peringkat persekutuan dan negeri, ada keadaan di mana tempoh 6 bulan yang biasanya diberikan untuk pemaju mengemukakan pelan perancangan pembangunan tidak dapat dipatuhi kerana PKP. Dalam keadaan di mana projek yang terbabit memberi manfaat besar kepada rakyat, saya mencadangkan agar tempoh yang diberikan untuk pemaju mengemukakan pelan perlu ditambahkan kepada setahun atau lebih lain tempoh yang dirasakan munasabah. Tuan Yang Di-Pertua, para 33 dalam titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, dan saya sebut di sini, apa juga pelan dan program ke arah pembentukan sebuah negara maju yang stabil, lagi makmur, tidak akan tercapai jika negara terus dibelenggu dengan amalan rasuah. Justru pelaksanaan program pembangunan berteraskan amalan integriti dan tadbir urus yang baik adalah penting bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan serta demi menjaga kesejahteraan rakyat dan negara. Baginda juga menggesa agar kerajaan untuk terus komited dalam melaksanakan pelan anti rasuah nasional, dan baginda menyeru semua pihak untuk mendukung aspirasi ini agar setiap agenda pembangunan negara tidak terhakis oleh amalan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Tanamkan di dalam minda masyarakat semenjak di bangku sekolah lagi bahawa rasuah adalah jijik, kotor dan wajar diperangi habis-habisan. Ini satu titah pesanan yang sangat dialu-alukan oleh rakyat. Tidak keterlaluan jika disebut bahawa punca kebanyakan masalah di dalam negara ini ialah apabila tindakan pecah amanah menggagalkan keberkesanan sesuatu dasar yang baik. Antara pendekatan yang diambil oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu ialah untuk mengarahkan semua ahli parlimen mengikhtiarkan harta, dan pengikhtiaran ini akan didedahkan dalam laman web SPRM untuk tatapan umum. Setahu saya, semua ahli parlimen PH membuat pengikhtiaran itu, manakala beberapa ahli parlimen pembangkang ketika itu juga meneladani contoh baik PH itu. Malangnya, laman pengikhtiaran harta yang dulunya memaparkan kesemua harta ahli parlimen dari Perdana Menteri hinggalah ke backbencher biasa, telah pun dipadamkan dari portal SPRM. Kini yang terpapar di dalam laman tersebut ialah ayat, portal pengikhtiaran harta ini ditutup sementara bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Minta laluan. Setiawangsa. Oh ya, sila. Terima kasih Jerlun. Apa pandangan Jerlun dengan kenyataan timbalan Presiden PAS yang kini menteri, tetapi ketika mereka pembangkang mengatakan Islam melarang untuk isytihar harta secara umum? Saya tak tahulah apa nak komen mengenai kenyataan tersebut, tetapi saya ingat niat kita di sebalik membuat pengisytiharan harta itu adalah baik supaya terdedah kepada pengamatan umum harta yang dipunyai oleh ahli-ahli parlimen. Dan ini saya ingat satu amalan yang baik. Jadi saya tak pasti apa sebenarnya pemikiran oleh pihak yang telah mengeluarkan kenyataan tersebut. Saya harap ia adalah kerana ini soal kenapa laman web tersebut tidak lagi menunjukkan senarai harta tadi. Saya harap adalah kerana ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional juga komited dan sedang sibuk menguruskan
pengisytiharan aset mereka kepada SPRM seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Pagoh minggu lepas. Sepatutnya portal SPRM menyatakan laman web itu sedang dikemas kini lah, bukan diselenggara. Antara janji yang dibuat oleh Yang Berhormat Pagoh apabila hendak merampas kuasa kerajaan dari PH ialah bahawa kes-kes jenayah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan yang melibatkan ahli parlimen, pemimpin politik dan ahli keluarga mereka akan diteruskan sehingga sabit kesalahan. Itu sebabnya penting setiap ahli parlimen isytihar harta kepada SPRM untuk dipamerkan dalam portalnya. Menarik juga saya ingat apabila rakyat dapat melihat tahap kekayaan ahli-ahli parlimen kerajaan ini, yang antara lain ada yang menganggap 2 juta ringgit itu sebagai duit poket. Tuan Yang Dipertua, satu lagi pendekatan yang digunakan oleh PH dulu ialah untuk mengurangkan jumlah ahli politik, khususnya ahli parlimen, yang dilantik ke jawatan-jawatan GLC. Ini dilakukan secara menyeluruh, ya, walaupun tidak 100%, saya akui. Di jawatan-jawatan penting, agensi kerajaan dan GLC, PH melantik tokoh-tokoh yang mempunyai merit dan kewibawaan yang tak dapat disangkal. Jumlah wanita yang dilantik memegang jawatan-jawatan penting juga sangat tinggi, ya, berbanding zaman Barisan Nasional dulu dan Perikatan Nasional sekarang. Secara keseluruhannya, ini menggambarkan bahawa PH begitu serius menegakkan integriti dan tadbir urus baik dalam kerajaan yang tidak membenarkan kepentingan politik mengatasi tanggungjawab dan peranan setiap institusi itu. Negara telah menyaksikan apa yang berlaku apabila tokoh politik diberi ghanimah untuk memegang jawatan penting seperti pengurusi dalam agensi dan GLC. Apa yang berlaku kepada Felda, Tabung Haji, Felkra, Mara dan lain-lain lagi. Tentunya kes yang terbesar yang mendapat liputan media yang terluas di seluruh dunia ialah kes kleptokrasi mega 1MDB yang dikatakan melibatkan Yang Berhormat Pekan sendiri. Kesemua kes-kes ini disiasat oleh penguatkuasa seperti SPRM, PDRM, LHDN dan lain-lain lagi. Dan bukan mereka saja, malah agensi-agensi penyiasat beberapa negara asing turut terlibat dalam membongkar penyelewengan yang telah berlaku. Kesemua kes-kes ini melibatkan kehilangan wang bernilai puluhan atau ratusan juta, malah yang berbilion ringgit pun ada. Pada 12 Julai 2020, negara digemparkan dengan berita antarabangsa mengaitkan syarikat 1MDB dengan sebuah lagi kapal super yacht bernama Topaz yang kini ditukar nama kepada A+. Kalau kapal super yacht Equanimity yang dirampas dan dijual oleh kerajaan Malaysia dikatakan bernilai 126 juta dolar Amerika dan panjangnya ialah 91.5 meter, kapal Topaz pula bernilai 688 juta dolar Amerika dengan panjang 147 meter. Jabatan Keadilan Amerika Syarikat mendakwa syarikat 1MDB ini terlibat di dalam pembayaran semula pinjaman berjumlah 400 juta euro yang disalurkan melalui syarikat IPIC kepunyaan Emiriyah Arab Bersatu. Terbaru pada hari Khamis yang lepas, iaitu pada 16 Julai 2020, Tuan Yang Bertuah, pihak SPRM telah mengeluarkan satu kenyataan media mengumumkan bahawa pihak mereka telah memperolehi perintah interim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memohon pembekuan dana bernilai 340 juta dolar Amerika bersamaan dengan 1.452 bilion ringgit yang berada di dalam akaun escrow guaman Clyde and Company LLP di London. Dalam kenyataan tersebut, SPRM menyatakan antara lain bahawa berdasarkan hasil siasatan, SPRM percaya bahawa wang tersebut mempunyai kaitan dengan konspirasi penipuan antaranya melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Petro Saudi Tariq Obaid, Ahli Perniagaan Low Tech Joe atau Jolo, serta individu berkaitan
One Malaysia Development Berhad 1MDB dan anak syarikatnya. Apakah pengajaran yang boleh negara perolehi daripada semua ini? Ini semua dilakukan sewaktu pemimpin-pemimpin politik ini memegang jawatan tinggi dalam kerajaan maupun JLC. Jelas sekali mereka pecah amanah dengan mencuri dana yang sepatutnya digunakan untuk rakyat. Mereka juga memegang jawatan tinggi dalam parti pemerintah. Boleh? Silakan. Salah. Datuk Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih Jerlun. Saya berasa sedihlah dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat. Balik-balik cerita Datuk Najib 1MDB, Datuk Najib 1MDB. Dah jadi, orang kata tak ada modal lain dah. Rakyat pun tak boleh terima. Benda ni nak cerita pasal Yang Berhormat pun banyak. Ahli keluarga Yang Berhormat pun macam-macam cerita. Banyak kalau kita nak cerita. Ya tak? Buat duit berbilion-bilion, apa perniagaan pun. Niaga apa Yang Berhormat? Ahli syarikat. You on the board, beratus-ratus syarikat. Bila masa ni boleh menguruskan syarikat beratus-ratus tu? Ya Muhammad, jadi tak usahlah buat tuduhan. Tuduhan seolah menghakimkan. Biarlah mahkamah. Saya ucap terima kasih. Tunggulah masa. Yang Berhormat Pasir Buatlah aduan ke mahkamah. Wabi Pasir Salak. Ini balik-balik macam bapak dia juga. Habis-habis. Terima kasih. Saya mencabar Pasir Salak untuk membuat aduan kepada pihak mahkamah ataupun iyalah yang polis. Ini yang Berhormat buat tuduhan kepada Datuk Najib pekan tak habis-habis ni. Kenapa tak hearing dia? Wabi Pasir Ini Salak. media asing lah, media itulah, inilah cerita. Kalau setakat innuendo saja. Innuendo apa? Kita ada gambar pun semua. Peraturan mesyuarat. Ahli keluarga you kita tak ada. Tolong duduk YB Pasir Salak. Terima kasih. Ada gambar juga kalau kita nak sebarkan. Ada Speaker peraturan mesyuarat. Tolong duduk. Saudara you sebagai ahli syarikat pun beratus-ratus. Ada. YB Pasir Salak. Tolong duduk. Tuan Speaker peraturan mesyuarat. Tolong duduk. 36.5. Pasir Salak menyebutkan nama individu di situ. Saya harap tidak diulangi. Silakan YB Jalun. Saya ulangi tadi, jelas sekali mereka pecah amanah dengan mencuri dana yang... Mana tahu pecah amanah? How do you know? It's only a report, a story in the media. Bukan. It's hearsay. Ini soal... Where? YB, tolong. Terima kasih. Dia menghakimi, Yang Berhormat menghakimi, menjadi judge. Tak boleh begini berterusannya, tak boleh. YB sila duduk. Politik tak matang ni. Saya tak beri laluan, Tuan Yang Bertuah. Siap. Mereka semua ni memegang jawatan tinggi dalam parti pemerintah. Ketika semua penyelewengan 1MDB berlaku, Pekan merupakan Presiden UMNO. Apa yang UMNO buat? Presiden UMNO so what? Pejam sebelah mata Pejam dan apa? kedua belah mata. Presiden UMNO ke Perdana Menteri ke? Yang Berhormat. So what? Jangan kacau Jerlun. Yang Berhormat Jalun tidak memberi laluan. Kami yang soal kes ini secara dalaman dipecat dari jawatan kerajaan yang kami sandang dan dipecat dari parti. Malah Yang Amat Berhormat Pagus sendiri juga dipecat atas alasan melanggar disiplin parti. Lebih-lebih sangat menyoal kes duit berbilion yang masuk akaun peribadi Perdana Menteri iaitu Pekan. UMNO seolah-olah tidak termampu untuk menghalang pemimpinnya daripada melakukan jenayah mencuri wang rakyat. Yang Berhormat ada di sini pun kena UMNO. Kalau tak ada UMNO, you are nothing. You are nobody without UMNO. Then you should not fear me if I am nothing, Yang Berhormat. Without UMNO, you are nobody. Kenapa ini boleh berlaku pada sebuah parti yang kononnya memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air? Saya ingin mencadangkan agar mana-mana parti politik yang melanggar perlembagaannya sendiri dalam menghindari pemimpin tertinggi parti dari melakukan jenayah perlu diharamkan oleh ROS. Kalau tanggungjawab semak dan imbang tidak lagi wujud di dalam parti politik, lebih-lebih lagi lah parti pemerintah, sehingga boleh menyebabkan huru-hara kepada negara, maka parti itu wajar dibubarkan, Tuan Yang Ketua. Kerana keseluruhan kepimpinan dan ahlinya gagal melaksanakan tanggungjawab. Kini perkara yang sama seolah-olah berulang kembali
Sekali lagi, ahli-ahli parlimen dilantik menerajui JLC. Tujuan bedak ghanimah ini pula untuk mendapat sokongan ahli parlimen bagi mempertahankan kerajaan pintu belakang Perikatan Nasional ini. Saya ucap tahniah kepada 109 ahli parlimen di sebelah sini yang terus berprinsip mempertahankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Entahlah, kalau majoriti tipis 111 yang ada pada belah sana dapat dipertahankan menjelang Kalah juga. 28 Julai ini. Tak ada pintu belakang, rumah sudah rubuh. Adakah tidak mungkin kes pecah amanah seperti yang berlaku dulu akan berulang lagi dengan lantikan terbaru ini? Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sudah berpesan kepada kita untuk pastikan agar agenda pembangunan negara tidak terhakis Jangan bakar rumah sendiri. akibat rasuah. Ya. Kini kita dengar pengumuman bahawa seorang ahli parlimen yang baru dilantik pengurusi agensi pertanian di bawah Kementerian Pertanian hendak membelanjakan 100 juta ringgit untuk bina sebuah pusat penyelidikan di kawasan parlimennya. Belum sempat 3 bulan dalam jawatan, sudah boleh mencadangkan perbelanjaan ratusan juta ringgit. Ada juga berita bahawa projek ECRL akan kembali kepada bajet asal antara 49 hingga 69 bilion ringgit apabila terowong di jajaran lama merentasi Ridge Quartz, Klang Gates di Banjaran Titiwangsa hendak ditembusi. Bayangkan berapa banyak projek-projek yang boleh memanfaatkan rakyat yang mampu dibangunkan dengan duit sebanyak itu. Berapa banyak hospital, sekolah, universiti, lebuh raya tanpa tol dan lain-lain boleh dibina dengan tambahan 20 bilion ringgit yang diperlukan untuk jajaran lama ECRL. Berapa banyak beasiswa boleh diberikan kepada pelajar-pelajar kita. Berapa ramai usahawan-usahawan muda boleh dibantu untuk menceburkan diri dalam alam perniagaan. Saya harap kerajaan akan pertimbang semula cadangan untuk menaikkan kos projek ECRL akibat daripada penggunaan jajaran asal itu. Tuan Yang Dipertua, saya benar-benar berharap negara kita ini boleh ditadbir oleh sebuah kerajaan yang bebas rasuah, penuh integriti, berwawasan, hemah dalam perbelanjaan, sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan cekap dalam melaksanakan apa yang dirancang. Untuk itu juga harapan rakyat. Kami bersedia menggalas semula tanggungjawab itu. Sekian, Jelun mohon penyokong usul menjunjung kasih terhadap Titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat